Selamat sejahtera, nama saya Tan Wee Ching, nombor metrik 290020. Saya akan membentangkan tentang kajian saya yang bertajuk penggunaan aplikasi wang tanpa tunai dalam kalangan pelajar di Inasis SME Bank Universiti Utara Malaysia. Pembentangan ini akan memfokuskan pada bab 4 dan bab 5 iaitu dapatan kajian dan rumusan sahaja. Kajian ini telah melibatkan sebanyak 100 orang responden dalam menjawab borang soal selidik. Pengkaji akan menghuraikan dan menganalisis data dan maklumat yang dikumpul melalui borang soal selidik dan temu bual daripada responden. Dapatan kajian yang dikumpul akan menerangkan semua objektif kajian ini. Bahagian ini melibatkan analisis deskriptif untuk mempersembahkan dan menganalisis dapatan kajian. Objektif kajian yang pertama ialah profil demografi pelajar di Inasis SME Bank Universiti Utara Malaysia. Majoriti pelajar di Inasis SME Bank Universiti Utara Malaysia adalah perempuan yang mewakili 66% responden berbanding dengan lelaki hanya mewakili 34%. Berdasarkan Raja 4.2, majoriti umum responden adalah berumur 22 hingga 24 tahun mewakili 65%. Seterusnya adalah umur responden daripada 19 hingga 21 tahun sebanyak 32% dan umur responden daripada 25 hingga 27 tahun adalah 3%. Berdasarkan jadual 4.1, kita dapat melihat bahawa majoriti bangsa pelajar adalah berbangsa Melayu iaitu mewakili sebanyak 61%. Selain itu, responden yang berbangsa Cina mewakili 26%. Responden yang berbangsa India adalah 8% dan 5% adalah berbangsa lain. Berdasarkan Raja 4.3, didapati bahawa majoriti pelajar adalah warga negara iaitu mewakili 99% berbanding dengan bukan warga negara hanya mewakili 1% sahaja. Jadual 4.2 menunjukkan bahawa terdapat majoriti pelajar adalah daripada program Sains Ekonomi dengan Kepujian mewakili sebanyak 25%, manakala pelajar daripada program Logistik dan Pengangkutan dengan Kepujian, program Pengurusan Industri Kreatif dengan Kepujian, program Sains dengan Kepujian iaitu Statistik Industri, program Perakaunan Sistem Maklumat dengan Kepujian, program Sains Pengurusan Perniagaan Tani dengan Kepujian dan program undang-undang dengan kepujian hanya mewakili 1% sahaja. Berdasarkan Raja 4.4 menunjukkan pelajar daripada Pusat Pengajian SEFB mewakili peratusan yang paling tinggi iaitu 44% berbanding dengan pelajar daripada Pusat Pengajian SQS, SOL dan Skimpa menduduki peratusan responden yang paling rendah iaitu 1% sahaja. Berdasarkan Raja 4.5, peratusan pelajar daripada semester 4 adalah paling tinggi iaitu mewakili 52%, manakala pelajar daripada semester 1 mewakili peratusan yang paling rendah iaitu 1% sahaja. Seterusnya, dalam Raja 4.6, majoriti responden adalah dari Blok F menduduki sebanyak 25% daripada jumlah responden berbanding dengan responden dari Blok A hanya mewakili 9%. Objektif kajian adalah berkaitan dengan jenis aplikasi wang tanpa tunai yang digunakan oleh pelajar di Inasis SME Bank Universiti Utara Malaysia. Berdasarkan Raja 4.7, kekerapan responden dalam penggunaan aplikasi wang tanpa tunai dalam seminggu 1 hingga 5 kali mewakili peratusan yang tertinggi iaitu 32% responden. Manakala hanya 1% responden tidak pernah menggunakan aplikasi wang tanpa tunai dalam melakukan transaksi jual beli dan menduduki peratusan yang terendah dalam kajian ini. Raja 4.8 menunjukkan peratusan responden yang sangat suka menggunakan aplikasi Touch and Go semasa membuat pembayaran dalam transaksi jual beli adalah paling tinggi iaitu 62%, manakala hanya 1% responden memberi jawapan yang sangat tidak suka menggunakan Touch and Go. Hal ini menunjukkan responden yang sangat suka menggunakan Touch and Go mewakili peratusan yang tertinggi kerana penggunaan Touch and Go memberikan sejumlah kebaikan seperti kemudahan, kecepatan dan efisiensi dalam melakukan pembayaran.
Berdasarkan Raja 4.9, menunjukkan sebanyak 41% responden sangat suka menggunakan aplikasi Duit Now mewakili peratusan yang tertinggi berbanding dengan peratusan responden yang tidak suka dan sangat tidak suka menggunakan aplikasi Duit Now adalah 6% dan mewakili peratusan yang terendah dalam hasil kajian ini. Dalam Raja 4.10, menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu 35% responden memberikan jawapan yang tidak pasti dalam menggunakan ShopeePay semasa membuat pembayaran dalam transaksi jual beli, manakala peratusan responden yang sangat suka menggunakannya adalah terendah iaitu 12% responden. Berdasarkan Raja 4.11, menunjukkan peratusan responden yang tidak pasti terhadap penggunaan aplikasi GrabPay dalam membuat pembayaran adalah tertinggi iaitu 32% berbanding dengan 8% responden sahaja yang sangat suka menggunakan GrabPay mewakili peratusan yang terendah. Hal ini demikian kerana meskipun GrabPay semakin dikenal, tidak semua pedagang atau tempat usaha menerima pembayaran melalui GrabPay. Slide yang seterusnya adalah Raja 4.12 menunjukkan peratusan responden yang sangat suka menggunakan kad debit dan kredit adalah paling tinggi iaitu mewakili 35%, manakala 6% responden adalah sangat tidak suka menggunakan kad debit dan kredit semasa membuat pembayaran merupakan peratusan yang paling rendah dalam hasil kajian ini. Kebanyakan responden suka menggunakan kad debit dan kredit kerana membolehkan responden melakukan pembelian dan pembayaran secara fleksibel, dapat menjimatkan masa serta lebih selamat atau lebih mudah untuk dibawa. Raja 4.13 menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu 43% responden sangat suka menggunakan aplikasi perbankan dalam talian semasa melakukan pembayaran berbanding dengan peratusan responden yang sangat tidak suka menggunakan aplikasi perbankan dalam talian hanya mewakili 3% sahaja. Berdasarkan Raja 4.14, menunjukkan gadget yang sering digunakan oleh responden semasa membuat pembayaran dalam talian adalah telefon bimbit. Penggunaan telefon bimbit menduduki peratusan yang paling tinggi iaitu 73% responden. Selain itu, tablet menduduki 15% responden. Penggunaan komputer atau laptop menduduki peratusan yang paling rendah iaitu 12% responden kerana jarang digunakan oleh responden. Kebanyakan responden sering menggunakan telefon bimbit dalam membuat pembayaran kerana telefon bimbit memberi kebebasan untuk melakukan transaksi di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Objektif kajian yang ketiga ialah berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar di Inasis SME Bank Universiti Utara Malaysia dalam penggunaan aplikasi wang tanpa tunai. Berdasarkan Raja 4.15, menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 72% responden sangat bersetuju bahawa penggunaan aplikasi wang tanpa tunai dapat menjimatkan masa semasa membeli bela. Manakala peratusan responden yang tidak bersetuju terhadap faktor ini adalah paling rendah iaitu 2% responden. Majoriti responden sangat bersetuju dengan faktor ini kerana penggunaan aplikasi wang tanpa tunai hanya perlu mengimbas kod QR dalam melakukan pembayaran tanpa perlu mengeluarkan wang tunai. Faktor yang kedua adalah faktor pembayaran dibuat dengan cepat dan mudah. Berdasarkan Raja 4.16 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 74% responden sangat bersetuju bahawa aplikasi wang tanpa tunai membolehkan pembayaran dibuat dengan cepat dan mudah. Peratusan yang terendah iaitu 1% responden tidak pasti dengan faktor ini. Faktor yang ketiga ialah aplikasi wang tanpa tunai mendapatkan kupon dan nilai. Berdasarkan Raja 4.17 menunjukkan sebanyak 42% responden sangat bersetuju dengan faktor ini merupakan peratusan yang paling tinggi dalam kajian ini. Hanya 2% responden sangat tidak bersetuju dengan faktor ini mewakili peratusan yang paling rendah. Majoriti responden sangat bersetuju dengan faktor ini kerana kupon dan nilai telah membantu mereka mengurangkan jumlah yang perlu dibayar dan menjadikan pembelian lebih berbaloi. Faktor yang keempat ialah pulangan tunai yang ditawarkan oleh aplikasi. Berdasarkan Raja 4.18, menunjukkan 41% responden yang sangat bersetuju dengan faktor ini
adalah lebih tinggi berbanding dengan 2% responden yang memberikan jawapan sangat tidak bersetuju dengan faktor pulangan tunai yang ditawarkan oleh aplikasi. Faktor yang kelima adalah tidak perlu menyediakan duit kecil. Raja 4.19 menunjukkan bahawa 77% responden sangat bersetuju bahawa penggunaan aplikasi wang tanpa tunai tidak perlu menyediakan duit kecil merupakan peratusan yang paling tinggi. Manakala, peratusan yang tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju terhadap faktor ini mewakili peratusan yang paling rendah iaitu 1% responden masing-masing. Faktor yang keenam adalah mengurangkan risiko dalam menghadapi kes jenayah. Raja 4.20 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 64% responden memberikan jawapan sangat bersetuju bahawa penggunaan aplikasi wang tanpa tunai dapat mengurangkan risiko dalam menghadapi kes jenayah seperti rompakan dan kecurian. Peratusan responden yang menyatakan tidak bersetuju terhadap faktor ini menduduki 1% sahaja dan merupakan peratusan yang terendah dalam kajian ini. Kebanyakan responden sangat bersetuju dengan faktor ini kerana transaksi dijalankan secara digital tidak perlu memegang wang tunai yang banyak dalam tangan. Berdasarkan Raja 4.21 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 46% responden sangat bersetuju bahawa faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi wang tanpa tunai adalah memudahkan untuk mengawal bajet bulanan, manakala responden yang menyatakan bahawa sangat tidak setuju terhadap faktor ini mewakili 3% dan merupakan peratusan yang terendah dalam kajian ini. Raja 4.22 menunjukkan responden yang tertinggi iaitu 61% responden sangat bersetuju bahawa faktor yang mendorong dalam penggunaan aplikasi wang tanpa tunai adalah dapat membuat bayaran atau pembelian dalam talian dengan selamat. Namun begitu, terdapat juga seorang responden sangat tidak bersetuju terhadap faktor ini. Hal ini demikian kerana mereka percaya bahawa tidak mempunyai sistem yang sepenuhnya bebas risiko. Faktor yang terakhir adalah boleh menggunakan akaun daripada bank atau aplikasi menggunakan satu gadget sahaja. Raja 4.23 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 65% responden sangat bersetuju dengan faktor ini iaitu lebih tinggi berbanding dengan 1% responden yang sangat tidak bersetuju dengan faktor boleh menggunakan akaun daripada bank atau aplikasi menggunakan satu gadget sahaja. Seterusnya, objektif kajian yang keempat adalah risiko dalam penggunaan aplikasi wang tanpa tunai dalam kalangan pelajar di Inasis SME Bank Universiti Utara Malaysia. Raja 4.24 menunjukkan 83% responden bersetuju dengan risiko sistem aplikasi bank dapat digodam dengan mudah, manakala 17% responden tidak bersetuju dengan risiko ini. Berdasarkan Raja 4.25 menunjukkan 96% responden menyatakan bahawa risiko sistem bank tidak dapat dibuka sekiranya telefon bimbit tidak mempunyai data internet yang bagus. Hanya 4% responden tidak bersetuju dengan risiko ini. Kebanyakan responden bersetuju dengan risiko ini kerana semua transaksi yang dilakukan melalui aplikasi wang tanpa tunai memerlukan data internet yang stabil. Raja 4.26 menunjukkan 92% responden bersetuju bahawa risiko penggunaan aplikasi wang tanpa tunai adalah sesetengah tempat tidak menyediakan kod QR. Terdapat juga 8% responden tidak bersetuju dengan risiko ini. Raja 4.27 menunjukkan 75% responden bersetuju dengan risiko penggunaan aplikasi wang tanpa tunai mempunyai kebarangkalian tinggi dalam membuat transaksi kepada pihak yang salah, manakala 25% responden tidak bersetuju terhadap risiko ini kerana mereka yakin bahawa kebarangkalian dalam melakukan transaksi yang salah adalah rendah. Berdasarkan Raja 4.28, menunjukkan 89% responden menyatakan bahawa penggunaan aplikasi wang tanpa tunai mempunyai risiko tinggi dalam menerima panggilan palsu daripada pihak penggodam. Sebanyak 11% responden tidak bersetuju dengan risiko ini. Kebanyakan responden bersetuju terhadap risiko ini kerana jika pihak penggodam berhasil mengakses informasi ini melalui metod yang tidak sah, mereka dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan panggilan palsu. Slide yang seterusnya adalah penemuan kajian. Pengkaji mendapati bahawa
Tiga jenis utama aplikasi wang tanpa tunai yang digunakan oleh pelajar ialah aplikasi Touch and Go, perbankan dalam talian dan Duit Now. Selain itu, tiga faktor utama yang mempengaruhi pelajar dalam penggunaan aplikasi wang tanpa tunai adalah pembayaran dibuat dengan cepat dan mudah, menjimatkan masa semasa membeli bela dan tidak perlu menyediakan duit kecil. Risiko utama dalam menggunakan aplikasi wang tanpa tunai iaitu sistem bank tidak dapat dibuka sekiranya telefon bimbit tidak mempunyai data internet yang bagus, sesetengah tempat tidak menyediakan kod QR dan risiko tinggi dalam menerima panggilan palsu daripada pihak penggodam. Untuk implikasi dasar, pihak kerajaan harus melaksanakan dasar ekonomi digital dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor digital serta memperluas akses masyarakat terhadap teknologi digital. Selain itu, pihak kerajaan perlu melaksanakan dasar meningkatkan infrastruktur internet terutama di kawasan pendesaan supaya masyarakat di seluruh negara dapat mengakses internet yang kuat. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah melaksanakan dasar meningkatkan keamanan aplikasi untuk melindungi data peribadi pengguna dari akses yang tidak sah. Untuk ramalan, dasar ekonomi digital dapat mendorong pelajar dalam menggunakan aplikasi wang tanpa tunai dan dasar ini dapat mempercepat perkembangan ekonomi kerana perbelanjaan meningkat. Sekiranya dasar ini tidak diteruskan, pelajar akan mengalami kesulitan dalam membuat pembayaran di tempat yang tidak menerima pembayaran secara tunai. Selain itu, dasar meningkatkan infrastruktur internet yang dapat menambah baik keadaan rangkaian dan internet Malaysia juga meningkatkan kesanggupan pelajar untuk menggunakan aplikasi wang tanpa tunai. Tanpa akses internet yang stabil, pengguna tidak dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah. Di samping itu, dasar meningkatkan keamanan aplikasi dapat meyakinkan pelajar dengan tidak perlu risau bahawa menerima panggilan palsu daripada pihak penggodam akan menyebabkan data peribadi dibocorkan. Cadangan penggaji kepada pihak kerajaan adalah pihak kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memperuntukkan belanjawan kepada syarikat aplikasi wang tanpa tunai. Semua peniaga perlu menyediakan platform pembayaran digital supaya pengguna dan pelajar dapat menikmati kemudahan dan manfaat transaksi tanpa tunai. Selain itu, pihak kerajaan perlu mencakup pembangunan rangkaian jalur lebar yang cepat dan stabil, peningkatan kapasiti jaringan dan penyebaran teknologi seperti jaringan 4G dan 5G. Tindakan ini dapat memperluaskan jaringan internet ke daerah-daerah yang masih kurang terlayani. Seterusnya, pihak kerajaan hendak memperkenalkan kerangka regulasi yang ketat untuk mengatur aplikasi wang tanpa tunai, mengeluarkan regulasi dan undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan di ranah digital, termasuk penipuan dalam penggunaan aplikasi wang tanpa tunai supaya keselamatan data serta maklumat peribadi pengguna dapat terjamin. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.